Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Menurut Sahab bin Abdullah At-Tustari, diharamkan bagi hati mencela semerbaknya baunya hati kerana ketenangan dalam hati tidak akan tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Zunnun Al-Misri, yakin akan mendorong pendeknya cita-cita. Cita-cita yang pendek akan mendorong zuhud. Zuhud akan memberikan hikmah. Dan hikmah akan menimbulkan pandangan kritis yang membawa akibat yang baik. Dia juga berpendapat terdapat 3 bentuk daripada tanda-tanda yakin. Yang pertama, sedikit pergaulan dalam bermasyarakat. Yang kedua, meninggalkan pujian dalam pemberian. Yang ketiga, tidak mencela orang lain bila mendapatkan rintangan. Juga terdapat 3 bentuk dari tanda-tanda yakinnya. Yang pertama, memandang Allah Ta'ala dalam segala sesuatu. Yang kedua, kembali kepada Allah dalam segala urusan. Dan yang ketiga, minta pertolongan pada Allah Ta'ala dalam segala hal. Menurut Junaid Al-Baghdadi, yang dimaksudkan yakin adalah ilmu yang stabil dan tidak berbolak-balik, tidak berpindah-pindah dan tidak berubah-ubah dalam hati. Sedangkan Imam Ibn Atta menyatakan atas kadar kedekatan mereka pada takwa, maka mereka akan menemukan yakin sebagaimana yang mereka temukan. Asal kepada takwa adalah meninggalkan larangan. Sedangkan meninggalkan larangan bererti meninggalkan nafsu. Maka mereka akan sampai pada yakin. Menurut sebagian ulama, yang dimaksudkan yakin adalah mukasyafah, yang terbuka rahsia, tabir rahsia. Mukasyafah terbagi pada 3. Yang pertama, mukasyafah dan hal-hal yang baik. Yang kedua, mukasyafah dan menampakkan kemampuan. Yang ketiga, mukasyafah hati dengan hakikat keimanan. Perlu diketahui bahawa mukasyafah dalam perbahasan ulama merupakan pelajaran yang dapat merealisasikan sesuatu dalam hati dengan mengatur ingatan tanpa menimbulkan keraguan. Terkadang mereka hendak bermukasyafah dengan hal-hal yang dekat, yang dapat terlihat antara bangun dan tidur. Akan tetapi, kebanyakan mereka melihat, mentadbirkan hal itu dengan keadaan yang tetap. Kebetulan. Kebanyakan mereka melihat hal itu dengan keadaan yang tetap. As-sabat. Saya telah mendengar Imam Awaqah bin Furaq mengatakan bahawa dia bertanya kepada Abu Usman Al-Maghribi, apa yang ingin kau katakan? Saya telah melihat peribadi orang seperti ini dan itu. Jawab Abu Usman. Apakah engkau melihat mereka dengan mukasyafah, penglihatan? Apakah engkau melihat mereka dengan mu'ayanah, penglihatan mata? Atau dengan mukasyafah, penglihatan mata hati? Dengan mukasyafah. Menurut Amir bin Qais, seandainya terbuka rahsia, pembetulan terjemahan. Seandainya terbuka rahsia, tidak akan bertambah keyakinan. Tidak bertambah keyakinanku. Seandainya terbuka rahsia, tidak bertambah lagi keyakinanku. Menurut satu pendapat, yang dimaksudkan yakin adalah melihat benda yang nyata dengan kekuatan iman. Sedangkan pendapat lain menyebut yang dimaksudkan yakin adalah hilangnya segala hal yang bertentangan. Menurut Junaid, yang dimaksudkan yakin adalah hilangnya keraguan di hadapan Allah SWT. Saya mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengungkapkan sabda Nabi SAW tentang Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Bila Nabi Isa itu bertambah yakin, maka dia akan mampu berjalan di udara. Baginda memberikan petunjuk tentang hal itu terhadap keadaan diri Nabi SAW sendiri yang telah mampu berjalan di malam Mi'raj. Dalam kitab Lataiful Mi'raj dijelaskan, saya melihat Burak sedang menunggu lantas saya berangkat. Lantas saya berjalan. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian.
Masih lagi bicara kita tentang yakin. Yakin iaitu kesempurnaan ilmu pada sesuatu perkara yang menambahkan keimanan. Kesempurnaan ilmu pada sesuatu perkara yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kesempurnaan ilmu pada satu perkara yang meningkatkan pendekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin yang kita dah sebut semalam, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Tahap keyakinan manusia berbeza-beza. Sama ada tahap itu diukur dengan ilmunya, atau diukur dengan pengalamannya, atau ianya diukur dengan pelbagai faktor-faktor yang lain. Setiap manusia punya ilmu keyakinannya tersendiri. Cuma, apakah keyakinan itu datang daripada Allah? Atau keyakinan itu datang daripada gejolak hawa nafsu? Atau keyakinan itu datang daripada keraguan? Atau keyakinan itu datang daripada pandangan yang lemah? Maka kesemuanya ini berbeza. Artinya ada orang yakinnya berdasarkan nafsu. Maka dengan kehendak-kehendak nafsunya, membina keyakinannya pada satu perkara. Walaupun semua keyakinan yang tidak dibina dengan keyakinan kepada Allah akan membawa kepada pembongkaran penipuan yang besar. Manusia yakin dengan dunia. Bahkan menyangka dunia akan mengekalkannya. Akhirnya dia dibongkarkan dengan penipuan dunia. Dengan berlakunya kematian. Manusia yang diyakinkan dengan syahwat dan hal-hal makan minum yang menambahkan kekuatan, akhirnya menimbulkan penyakit yang tidak boleh dirawat. Kita manusia yakin dengan makanan kita boleh jadi kuat, jadi gagah, jadi sedap, jadi bahagia, jadi happy. Akhirnya sebab makanan itulah kita dijangkiti dengan puluhan penyakit. Yang kita teringat balik, kalaulah dahulu saya tak makan. Kalau dahulu saya tidak bersedap-sedapan. Maka keyakinan yang bersifat hawa nafsu menuju pada kehancuran. Demikian juga keyakinan yang berdasarkan pada keraguan. Seorang yang membina keyakinan dengan keraguan. Bagaimana? Contoh, ragu-ragu dia kepada janji Allah. Dia yakin tak akan menang Islam. Dia yakin tak akan berlaku ini, itu dan ini. Sebagaimana keyakinan sebagai masa orang kafir. Dan sebagaimana keyakinan orang munafikin. Bila Abdullah bin Ubay bin Salul berkata pada Nabi Muhammad SAW, mereka ini berangan-angan nak kalahkan Romawi Parsi. Lawan Quraisy pun tak menang. Lawan Quraisy pun tak menang. Kena kepung pula tu dalam peristiwa Ahzab. Keyakinan orang munafik atas keraguannya terhadap kemenangan Islam. Akhirnya, bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan apa yang berlaku pada Islam. Baik, di situ kita kata keyakinan atas asas keraguan. Ini berlaku kepada orang-orang kafir terhadap Islam. Ini berlaku pada orang munafik terhadap Islam. Mereka tak yakin Islam akan menang. Mereka tak yakin Islam akan berjaya. Allah menegaskan Islam yang akan menang. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan milik orang bertakwa. Sebagaimana yakinnya Israel dia tak akan hancur. Mereka berkata, para ulama Islam selalu berkata, kami akan hancur, kami akan hancur. Tapi ternyata kami makin kuat dan kami makin kuat. Lama 75 tahun, orang Islam meratip bahawa kami akan hancur, kami akan binasa. Ternyata kami lebih kuat. Dan hari ini lihat bagaimana kami boleh mengepung Gaza. Jadi ini kenyataan angkuh mereka. Keyakinan mereka dibina atas keraguan, atas janji Allah Ta'ala. Bukan mereka akan melihat cepat ataupun lambat bagaimana kehancuran mereka. Sama juga sebagaimana keyakinan orang kafir terhadap tidak berlakunya kiamat. Mereka datang jumpa Nabi SAW, tunjukkan keyakinan bagaimana mungkin mayat tulang belulang yang hancur lebur sudah menjadi tanah ini akan dibangkitkan. Mereka bina keyakinan tadi atas keraguan kebangkitan semula. Maka Allah SWT menegaskan, bahkan kamu semua dan datuk nenek kamu, Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Wahai Muhammad SAW, katakan pada mereka yang ingkarkan kebangkitan semua. Katakan pada mereka orang yang paling awal dan orang yang akhir, semuanya akan dihimpunkan pada hari yang Allah tentukan.
Maka ini keyakinan atas keraguan yang akhirnya hancur. Mereka ini Allah Ta'ala menempelak mereka pada hari kiamat. Dalam Quran Allah menyatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka menyangka kiamat itu jauh. Maksud jauh tak akan ada lah, jauh sekali. Wa narahu qariba. Bahkan kami akan memperlihatkan bagaimana kiamat itu dekat. Kata ini keyakinan yang palsu. Yang kita nak bina dalam perbahasan kita, yakin kepada Allah. Daripada apa yang Allah firmankan, daripada apa yang Nabi SAW sabdakan, daripada segala kebenaran dalam ketaatan kita pada Allah. Allah, manusia kena letakkan beberapa asas keyakinan. Yang pertama, yang berkait dengan rezekinya. Rezekinya. Ini yang kebanyakan manusia ragu-ragu. Akhirnya mereka terus berpaut di dahang yang rapuh. Kononnya yang berrezeki itu orang kafir ini, fulan tu, fulan ni. Mereka lupa yang memberi rezeki mereka itu Allah. Keyakinan ini dibina. Sebab kalau keyakinan ini tak dibina, maka rosak agama kita. Kenapa rosak? Kerana orang kafir akan menggunakan dunia untuk jadikan kita sebagai sapu tangan mereka. Untuk menjadikan kita sebagai tisu-tisu mereka. Akhirnya mereka bina rangkaian ekonomi. Lalu mereka ajar kita dengan pemikiran kalau tanpa mereka tak akan jadi apa-apa pada ekonomi ini. Bila Allah Ta'ala mengharamkan orang kafir masuk Mekah, maka orang Islam yang lemah iman bimbang dah kalau orang kafir tak ada kat Mekah, siapa nak berniaga? Macam mana barang tu boleh masuk? Macam mana kita nak untung? Kalau Allah menurunkan firman-Nya, Allah menyatakan fa in khiftum ailatan fasawfa yu'nikumullahu min fadlih. Kalau kamu takut dengan tak masuknya orang kafir kat Mekah, kamu jadi fakir, Allah yang akan kayakan kamu dengan kurniaannya. Okay. Kita lihat dari dulu sampai sekarang. Mekah mana ada orang kafir berniaga? Semua keperluan umat Islam dipenuhi, tak ada masalah. Semua orang Islam yang berniaga. Bagaimana kita diajar kononnya kalau kita kat Malaysia orang kafir tak berniaga, habislah kita. Tidak. Kerana rezeki itu dari Allah. Maka asas ini penting. Ketika mana orang kafir berkata kami akan sekat. Tak nak bagi makan, tak nak bagi minum, tak nak bagi air, tak nak bagi elektrik, tak nak bagi semua. Allah turunkan hujan. Allah keluarkan daripada bumi mata air yang mengalir lebih banyak daripada air yang mereka salurkan. Ya, keyakinan pada rezeki. Yang kedua, asas keyakinan yang perlu dibina oleh orang beriman tentang manfaat dan mudarat. Tidak mendatangkan manfaat dan mudarat melainkan Allah. Ini yang kita baca dalam doa kita. La yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'. Tiada memudaratkan kita akan sesuatu pun di langit dan di bumi melainkan Allah. Allah yang mendatangkan mudarat atau manfaat. Allah bukan manusia. Manusia, kalau sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, wa'lam anna ummata law istama'at ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka bi syai' illa ma kataba Allahu laka. Ketahuilah kalau mereka berhimpun untuk memudaratkan kamu, mereka tak boleh memudaratkan kamu. Mereka dengan izin Allah. Bagaimana kita mengetahui bahawa kalau mereka ini berhimpun untuk memberi manfaat pun tak boleh, mereka dengan izin Allah. Doa yang Nabi ajar kita baca lepas solat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tiada yang boleh menghalang apa yang kau nak bagi. Dan tiada yang boleh beri apa yang kau halang. Dan tiada yang memberi manfaat segala harta kekayaan. Atas ketentuan Allah Ta'ala. Asas yang ketiga, kata ulama, kita bina keyakinan yang menyembuhkan kita ialah Allah. Yang sembuh Allah. Nabi Isa, waktu dia berdakwah, apa metod yang digunakan oleh Nabi Isa nak berdakwah? Melalui metod perubatan. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa AS ialah mukjizat perubatan. Kalau Musa, mukjizat tongkat lawan sihir. Nabi Isa AS, mukjizat yang Allah berikan kepadanya ialah mukjizat yang bersifat medis atau perubatan. Siapa yang sakit, Nabi Isa akan rawat.
maka pesakit makin ramai. Dan Nabi Isa mengajar kepada 4 orang hawariyinya untuk sama-sama dengan Nabi Isa merawat. Kemudian Nabi Isa berdoa supaya ditambah penyokong-penyokong setianya untuk dakwah merawat orang dan tanamkan akidah yang menyebut itu Allah bukan aku. Akhirnya Allah kurniakan 8 orang lagi sehingga jadi 12 orang. Golongan Hawariyun. Kerja mereka antaranya ialah merawat pesakit. Dalam kaedah, sesiapa yang benar mengikuti Rasul yang diutuskan, maka dia akan mendapat keberkatan, kemuliaan mukjizat yang dikurniakan kepada Nabi zaman itu. Ya Allah kurniakan mukjizat Nabi Isa itu rawat. Dek, kerana setianya anak-anak muridnya, maka Allah juga beri keistimewaan dia untuk merawat. Mereka boleh rawat. Setiap kali mereka merawat, mereka berkata, yang menyembuhkannya Allah. Yang menyembuhkannya Allah. Itulah akidah yang ditanamkan. Siapa sembuhkan? Allah. Tidak ada yang lain melainkan Allah. Yang menjadikan antara asas penting. Bagaimana Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan bila mana aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Maka ini asas keyakinan. La shifaa'a illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqaman wala alama. Dan doa Rasulullah SAW Nabi ajar kita. Allahumma rabban nas. Wahai Tuhan segala manusia. Muzhibal ba'si. Penghapus segala penyakit. Ishfi. Sembuhkan. Anta syafi. Engkaulah Tuhan yang maha penyembuh. La shifaa'a illa shifa'uk. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan daripada kamu. Shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit selepas itu. Tidak juga meninggalkan kesan kepada penyakit. Keyakinan bahawa Allah itu syafi. Dan yang akhir sekali ialah membina keyakinan bahawa kita akan bertemu dengan Allah. Keyakinan kita akan bertemu dengan Allah. Sehingga melahirkan rasa rindu bertemu dengan Allah. Yakin kita akan bertemu dengan Allah. Semua kita akan jumpa Allah. Semua kita. Karena itu kita sebut dalam ucapan musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah. Pada Allah kita kembali. Semua nyawa yang mati, malaikat diangkat untuk bertemu Allah. Bila malaikat maut mencabut nyawa orang beriman, maka dia angkat rohnya. Melalui setiap pintu langit. Dipanggil dengan sebaik-baik nama. Dipuji dengan sebaik-baik pujian oleh malaikat dengan keharuman yang dibawanya. Sehingga sampailah dia bertemu dengan Allah. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan supaya dikembalikannya ke kubur. Inilah dia keyakinan. Setiap orang akan bertemu dengan Allah. Kalau ditanya dalam soalan kubur, siapa Tuhanmu? Maka orang-orang beriman yang rindukan pertemuan dengan Allah dengan cepat pantas berkata, Allah Tuhanku. Maka bila manusia dibangkitkan, untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah. Dan ini asas keyakinan. Dalam bab rezeki, manfaat dan mudarat. Dalam bab kesembuhan. Dan dalam bab pertemuan dengan Allah. Kenapa? Ini yang manusia bimbang dalam hidup. Dan saya kata manusia bimbang bab rezeki. Sebab itu modus operandi orang nak sesatkan manusia, gunakan duit. Gunakan duit sebanyak-banyaknya. Yang tali-tali baruk yang berlaku tu kerana duit. Kerana mereka lupa yang berrezeki itu Allah. Sehingga mereka hilang prinsip. Lalu mereka terlibat rasuah, curi, merompak. Kerana prinsip itu mereka lupa. Allah bagi rezeki. Yang sanggup langgar hukum Allah dalam bab rezeki. Takut pada musuh Allah. Ini kerana masalah rezeki. Bimbang nanti rezeki hilang, kurang atau sebagainya. Mereka lupa bahawa rezeki ini ialah apa yang Allah tentukan. Ada orang kafir, Tuhan tak bagi pun rezeki. Sehingga dia mati kiok. Ada? Kita tengok, oh, kafir kaya, orang kafir kaya. Tak tengok ke orang kafir miskin? Tak pernah jumpa orang kafir miskin. Tak pernah tengok ke negara kafir miskin. Dan senarai negara-negara kafir ini, tuan-tuan. Majoriti negara kafir yang miskin. Majoriti. Tapi kita ditipu dengan berkata, jadi Islam miskin. Kafir kaya. Rezeki Allah tak cerita kafir ke Islam. Semua hamba Allah akan diberi rezeki.
Tetapi orang beriman, Allah beri rezeki dengan qanaah. Rezeki dan rasa cukup. Orang kafir Allah beri rezeki dan dia rasa tak cukup. Banyak mana pun dia tak akan cukup. Orang Islam, dia dapat rezeki, dia rasa qanaah. Dan dia redha. Allah beri keberkatan pada rezekinya. Maka dengan rezekinya dia boleh bahagia. Walau sedikit. Ini asas keyakinan. Baik, kita lihat yang kita nak bicara tentang yakin dalam definisi para ulama. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, diharamkan hati orang yang dalam dirinya tidak ada Allah. Dia tak akan dapat ketenangan, dia tak akan dapat kebahagiaan, dia tak akan dapat apa-apa pun kalau hidupnya bukan berkiblatkan, bermatlamatkan Allah. Kata orang yang hidup, kenapa hidup? Untuk dipuji, dia tak akan bahagia. Kenapa hidup? Untuk menjadi sebutan orang ramai, dia tak bahagia. Kita hidup kerana Allah. Dalam doa iftitah kita, kita menyatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadat aku, sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku kerana Allah. Tuan-tuan, bila kita hidup ini dikarenakan Allah, maka Allah berikan kebahagiaan. Hidup selain itu, orang hidup kerana harta, dia tak akan bahagia. Orang hidup kerana manusia. Saya hidup kerana saya cinta fulan bin fulan, atau fulana binti fulan. Dia tak akan bahagia. Ramai mana orang cuba hidup kerana seorang yang dicintai. Apa jadi pada dia? Yang kita selalu cerita Laila Majnun, Romeo and Juliet, dan sebutlah pasangan yang paling romantis dalam dunia. Apakah dia bahagia setelah dia mendapat apa yang dia nak? Tak bahagia. Apa pun yang hidup, bukan matlamatnya Allah, kerana Allah, dia tak akan bahagia. Kata Sahal, hanya orang yang dalam hatinya ada Allah, maka dia akan rasa bahagia. Orang hidup kerana tanah airnya, juga tak akan rasa bahagia. Cuba lihat, matlamat hidup manusia. Mana matlamat? Yang matlamat hidupnya kerana anak-anaknya, dia tak akan bahagia. Kalaupun anaknya taat, katakan, baik, dengar cakap dia, tua dia jaga, dia pelihara. Dan bila mana dia mati dalam kubur, dia melihat bagaimana anak-anak yang tak boleh menolong dia lagi. Maka akhirnya dia rasa sia-sia. Dia habiskan masanya untuk anak-anak. Kalau anak ni tak boleh tolong dia dalam kubur. Kalau kita, sesuatu tu kita anggap sia-sia bila dia tak beri manfaat pada kita, terutama dalam keadaan kritikal. Tuan-tuan ada kawan-kawan. Tuan-tuan pun susah. Tuan-tuan call dia. Saya susah ni, tak payah pancit. Saya susah ni, duit tak ada. Dia kawan baik, dia pun tolong kita. Dia tolong dan tolong. Sampailah kita mati. Bila kita mati, kita masih sering mengharap kawan kita di dunia. Tiba-tiba kawan ni tak beri manfaat. Doa kita pun tidak. Lalu kita kata, menyesal aku kawan ni. Ramai mana orang yang menyesal dengan apa yang, walaupun kat dunia dia dapat manfaat, apatah lagi kalau dia tak dapat manfaat. Untuk asas kita, asas. Kalau tuan-tuan baik pada sesiapa sahaja, tuan-tuan mengharap waktu tuan-tuan kritikal, dia boleh buat sesuatu. Kalaupun selama ni dia beri manfaat dah banyak kat kita, tapi ketika kritikal dia tak boleh tolong, kita tetap kata membazir masa kita dengan dia. Pada waktu kita berada dalam kubur, tak ada orang boleh tolong kita. Waktu kita bangkit nanti, semua orang tak nak tolong kita. Semua orang dengan dirinya masing-masing. Waktu itulah kita tahu bahawa cinta pada Allah, beramal, beribadat kepada Allah, itu yang beri manfaat. Itu yang disebut oleh Hatim Al-Asam. Aku melihat setiap orang menyayangi seseorang. Lalu dia menemaninya ketika sakit. Dan menemaninya ketika mana dia menuju ke perkuburan. Namun aku tidak melihat yang menemaninya ketika dia dalam kubur. Lalu aku lihat yang teman dalam kubur cuma amal. Kerana itu aku memperbanyakkan amal. Beramal kerana Allah tu teman kita. Bukan anak-anak kita yang 10 orang, 15 orang ni. Bukan kawan-kawan kita yang 10,000, 20,000 ni. Amal soleh kita. Yang kita buat kerana Allah. Itu kita sebut hidup kerana Allah. Kata Zunnun, seorang yang benar-benar yakin, maka pendeklah angan-angannya. Ataupun kita kata ingatlah dia pada mati.
Bila dia ingat mati, natijahnya dia akan menjadi zuhud. Dia tahu dunia ini sementara. Dan bila mana dia zuhud, dia akan diberikan hikmah. Apa maksud hikmah? Kebijaksanaan. Dia bertindak betul, dia bercakap betul, dia buat betul, semua betul. Semua yang dilakukannya adalah kebaikan untuknya. Dia dah tak bercakap ikut dang nak cakap. Dia tak buat ikut dang dia buat. Semua dilihat. Orang berhikmah ni tuan-tuan yang bijaksana. Dia akan buat perkara yang beri faedah padanya dunia dan akhirat. Ini ahli hikmah. Dalam bicaranya, tidak ada di dalamnya melainkan bermanfaat. Tak ada carut marut, maki hamu, tak ada. Kerana ini ahli hikmah. Bila dia nak marah orang, dia tak perlu pun maki orang. Bila orang yang bukan ahli hikmah nak marah orang, kena maki baru rasa marah. Dia lupa dengan dia maki banyak kali. Akhirnya orang tak nampak marah. Orang nampak orang benci. Tak marah. Akhirnya kemarahan bertukar permusuhan. Ahli hikmah ini, apakah dia tak marah-marah? Tapi kata-katanya menjadikan orang tahu bahawa kesilapan orang ni. Ahli hikmah. Nabi SAW marah tak? Marah. Tapi marah Rasulullah mengubah sahabat. Pada perkara-perkara yang boleh merosakkan dia. Kerana marah Rasulullah tidak diikuti dengan kata-kata yang tidak baik. Kadang-kadang cukup marah Rasulullah dengan berubah wajahnya menjadi kemerahan. Tanpa menutur sepatah kata pun. Kata pada sahabat, kami mengetahui Rasulullah marah. Kami tahu Rasulullah marah. Ahli hikmah, marahnya tidak akan mengurangkan hebat dia. Tapi kalau kita orang biasa ni, marah nampak dah tak hebat. Dengan keluar makin hamu, dengan keluar perkataan, dengan keluar pelakuan yang tak dapat dikawal. Rosakkan itu, rosakkan ini. Nampak orang marah ni macam hilang akal. Kerana kita tidak diberikan hikmah. Hikmah datang daripada mana? Hikmah datang daripada zuhud. Zuhud datang daripada mana? Zuhud datang daripada pendek, angan-angan. Ingat mati. Kemudian, sifat hikmah ini, kata ulama, menjadikan seorang itu melihat kepada akibat yang baik. Tuan-tuan, setiap ahli hikmah kita akan buat sesuatu yang kesudahannya baik. Walau kita rugi pada permulaan, kita kesudahannya kita untung. Untung. Dia macam orang bisnes. Dia keluar duit banyak-banyak, dia melabur. Dia tahu kesudahannya dia akan untung. Dia nampak potensi tu ada. Dia berani gamble. Berani bertaruh, boleh. Akhirnya dia pun nampak. Walaupun orang tak percaya, dia percaya. Maka dia pun dapat. Maka ahli hikmah ini, tuan-tuan sekalian, dia melihat sesuatu pada kesudahannya. Bukan kepada permulaannya. Tuan-tuan dalam menyampaikan kebenaran. Permulaan menyampaikan kebenaran mungkin dimaki hamu, ditolak. Mungkin dipulau kerana kita bercakap benar. Tapi kita tahu kesudahan orang bercakap benar ni hebat. Kita ni bila bertindak benar. Kita bila bertindak tegas. Memanglah orang marah kita sekian-sekian macam seorang ayah tegas dan didik anak. Anak marah. Ayah aku ni tak sporty langsung. Tak boleh keluar malam. Tak boleh kawan orang tu. Tak boleh kawan orang ni. Main telefon pun kontrol. Tengok TV pun kontrol. Tengok orang lain okey je. Akhirnya dah kita besar. Kita pun nampak. Pesan didikan ayah kita tadi menjadikan kita orang yang baik. Pesan. Didikan tadi. Ni ayah ni si ahli hikmah pada anak dia. Kita walau dia subjek dibenci oleh anak-anak, tapi demi kebaikan anak-anak, dia akan buat. Dia akan marah ke, dia akan itu dan ini. Baik, ahli hikmah, dia melihat kepada kesudahan tertentu. Sebab itu dia tahu bila anak dia nak didik kat macam mana. Dia tahu. Dia ajar anak dia baca Quran, dia ajar anak dia jaga halal dan haram. Dia tahu anak seumpama ini yang beri manfaat di dalam kubur. Tapi kalau dia ajar anak ikut dang anak nak apa, nak menari-menari, nak menyanyi-menyanyi. Akhir anak ini akan rosakkan dia juga dalam kubur. Kali hikmah melihat dengan penuh bijaksana pada suatu perkara. Duit dia nak belanja kat mana? Dia tahu. Perbelanjaan ini beri manfaat pada dunia akhirat. Dia tak mungkin belanja pada perkara yang haram. Ini ahli hikmah. Dia melihat pada kesudahan yang baik dalam melakukan sesuatu. Kata beliau, bahawa terdapat 3 tanda seorang itu ahli yakin. Pertama, sedikit pergaulannya dengan masyarakat.
Kenapa masyarakat banyak meragukan kita? Contoh kita, bila kena musibah, lalu kita bergaul dengan masyarakat tanpa tapisan, dia kata, habislah kamu, matilah kamu. Dia tak tanamkan rasa ketenangan dengan berkata, Allah bersama kita. Dengan bimbang. Lihat, Abu Bakar As-Siddiq. Waktu datang ketakutannya, bersembunyi dalam gua Thur. Lalu apa kata Rasulullah? Jangan pernah bimbang, Allah bersama kita. Kita tunggu ayat, Allah berfirman, La tahzan, inna Allah ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Contoh kawan-kawan yang baik. Bila kita berkawan dengan dia, bertambah yakin kita. Ketika kita sakit, ditambahkan keyakinan kita. Tak apa, Allah kan maha penyembuh. Awak jangan takut. Sampai masa awak akan sembuh. Bila kita ada kekurangan rezeki, Allah pemberi rezeki. Sampai masa Allah akan lengkapkan rezeki awak. Setiap kali kita bergaul dengan dia, kita yakin. Kan itu ahli hikmah ataupun orang-orang yakin. Dia tak akan berkawan dengan orang yang tidak akan menambahkan keyakinan dia. Kerana itulah dia tak ramai kawan. Tentang kawan-kawan kita, kalau kita tak tapis, banyak menimbulkan keraguan pada kita. Ketakutan pada kita. Bahkan paling teruk menjauhkan kita dari Allah. Tapi kawan-kawan yang baik, sentiasa tambahkan keyakinan kita. Dan sentiasa menjadikan kita kuat. Sebab dikuatkan kita dengan Allah. Allah akan menangkan kita. Kita tak terkalah. Allah bersama kita. Di mana Allah, kita bersama dengan Allah. Allah bersama kita, tiada yang mengalahkan kita. Tiada yang boleh beri mudarat pada kita. Ini sifat ahli yakin. Dia tak akan bergaul dengan semua orang. Saya dah sebut ramai orang, dia menguntungkan keyakinan kita. Contoh orang bisnes bagi contoh. Datang sama, boleh ke laku ke? Laku ke tak laku? Mana ada orang nak beli? Down kita. Bagi dia memang. Kalau rezeki awak, walaupun barang ni bukanlah barang keperluan kat sini. Barangkali. Sebab menjadi murah rezeki awak. Kita pun jadi confident. Kenapa kita berkawan dengan ahli yakin? Ahli yakin, tuan-tuan sekalian. Dia menjadikan tanah yang kering kontang itu menjadi subur. Tapi ahli yang waswas ini, tanah yang subur tu boleh jadi kering kontang sebab percakapan. Okey. Kita tengok tanah yang gersang, insya-Allah kita boleh tumbuhkan pokok di sini dengan izin Allah. Akhirnya banyak mana kita dapat padang pasir bertukar menjadi tanah subur. Bila orang tu yakin. Itu sifat ahli yakin mereka tak ramai kawan. Kenapa? Saya tengok kebanyakan manusia tak punya ilmu yakin, melainkan sedikit. Kita nak cari orang-orang yang meyakinkan kita dalam semua yang kita ceburi. Apa tadi dalam perkara yang mendekatkan kita pada Allah. Kita belajar, kita tak nak orang yang akan downkan kita. Up kita. Mak ayah, orang yang akan upkan semangat anak-anak dia. Maka anak dia bertambah yakin, tak apa, ini bukan rezeki kau kali ini. InsyaAllah akan ada rezeki juga. Teruskan cara usaha ini, rezeki siap. Orang yang tak putus-putus memberi kata semangat. Ini ahli yakin. Dia tahu akan sampai waktunya. Lepas itu sifat mereka yang nak bina keyakinan, mereka tak kawan ramai. Mereka orang yang saya kata boleh beri keyakinan. Yang kedua, mereka meninggalkan pujian dalam pemberian. Contohnya kalau kita beri sesuatu, orang tak puji tak apa. Kerana kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Itulah yakinnya kita. Orang tak tahu pun tak apa. Ini kalau beri orang tak tahu, kita semua salah. Macam mana tak tahu? Patut kena tahu ni. Bila Allah menyebut sifat mereka, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami buat ni kerana Allah. Kami tak harapkan ucapan terima kasih atau pembalasan. Kenapa yakin mereka yang memberi itu Allah? Allah beri lebih baik. Contoh kalau kita beri pada orang ni, harap dia balas, tak banyak kita dapat. Sikit je. Baik kita mengharapkan pembalasan dari Allah. Oleh sebab itu orang yang punya keyakinan ini, dia tak ada masalah kalau dia beri orang tak puji. Orang tak terima kasih pun tak apa. Sebab dia beri kerana Allah. Ini yakin dia. Pada pahala yang dijanjikan, pada balasan. Yang ketiga sifat mereka, tidak mencela orang lain bila mendapat rintangan. Contoh sekali kalau dia minta dengan orang, minta tolong orang tak nak tolong dia, dan orang mencela dia, maka dia tak ada masalah. Sebab dia tahu bahawa
izin atau tidak izin itu ialah hakikatnya daripada Allah. Kita dah sebut sebelum ini, kalau kita minta hutang, orang tak bagi, kita jangan cela dia. Kerana Allah tak jadikan rezeki kita pada dia. Kita minta tolong, dia tak nak tolong, tak apa, jangan cela dia. Walaupun hati kecil kita nak marah. Marahlah. Dulu dia susah, saya tolong. Terasa, bukan tak terasa, sebagai manusia. Tapi kita melihat keluasan rahmat Allah. Allah tak janji kalau kita tolong orang, orang tu tolong kita. Tapi Allah janji kalau kita tolong orang, Allah tolong kita. Dalam hadis Nabi kata apa? Wallah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Wa fi riwayatin fi hajati akhi. Allah akan tolong hamba yang tolong hambanya. Allah Ta'ala tak kata melalui lidah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam mulia, Allah akan jadikan kebaikan orang tolong orang tu daripada orang yang ditolong. Nabi tak kata, kamu tolong orang tu akan tolong kamu. Bukan begitu. Kita tak pernah harap begitu. Dan jangan berharap begitu. Kalau kita harap kita tolong dia, dia tolong kita, kita akan cuma dapat sedikit. Yang kita tak pernah puas hati. Sebab itu macam kita didik anak-anak. Contoh didik anak-anak. Jangan harap anak-anak kita akan tolong kita waktu kita tu. Kita didik dia kerana Allah supaya dia kenal Allah. Kita beri makan, kita nafkahi dia kerana Allah, itu tanggungjawab kita. Nanti bila dia besar, dia nak nafkahi kita atau tidak, kita tak harapkan dia. Kalau tuan-tuan harapkan anak-anak, tuan cuma dapat sikit. Dan tuan-tuan tak pernah puas hati. Anak ni saat kita dah melabur besar kat dia sampai masuk universiti. Dia sekadar gaji besar, pandai-pandai dah bagi balik. Tuan-tuan bagi balik itu tanggungjawab dia secara agama, bukan secara tuntutan kita pada dia. Dia faham sebagai seorang anak. Bagi kita, kita tak harap apa-apa. Tiba-tiba anak kita tak bagilah kita yang kita nak lah 500 bulan. Macam kita bagi dia dulu 500 bulan. Atau 1000 sebulan. Kita kecewa dengan anak-anak kita. Anak yang kita didik akan binasa. Jadi dia anak durhaka dan dia binasa. Tapi kalau kita tak ada masalah, balas tak balas, anak ini kekal jadi baik dan soleh. Nanti kita akan lihat sesuatu yang lebih mengembirakan kita daripada duit yang kita nak. Itu doa, mohon keampunan untuk kita. Kita akan dapat lebih baik. Kalau kita tolong orang, kita tak harapkan orang tu. Allah yang akan balas. Dia akan datang dengan gambaran lebih baik. Yang gambaran yang lebih kita perlu benda tu. Kita lebih perlu. Tentang anak-anak kita. Akhirnya kita dapati yang paling kita perlukanlah doa dia. Sebab itu bila Rasulullah SAW menyebut anak yang soleh, Nabi tak sebut anak yang soleh itu beri duit ke mak ayah dia banyak-banyak. Bukan. Nabi kata apa? Awaladin salihun. Awaladun salihun. Awaladin salihin yad'u lahu. Atau anak yang soleh yang sentiasa doakan untuk dia. Tentang kita dah tua ni, kita nak harap apa dunia daripada anak kita tua. Nanti anak saya dah kerja, dia pun bagi saya melancong. Tua-tua tunggu kat airport, mati kat airport. Tua lah. Nanti anak saya bagi melancong kat Korea, sekian-sekian. Contoh kita makin tua. Keperluan dunia kita mula sempit. Kalau kita harapkan anak kita balas dunia, kita tak dapat menikmati dengan sebenarnya. Anak saya akan ajak makan kedai besar-besar. Kita dengan penyakit kecil manis, darah tinggi, gaut, nak makan apa? Pergi kedai besar-besar, dia makan nasi bubur je. Dia makan kat rumah. Makan kat hotel, akhirnya makan roti. Roti dengan daun salad, tu je boleh. Bayar RM80 kepala ni. Baik beli daun salad. 10 kilo makan kat rumah. Tapi tu, kalau saya katakan saya ayah, nanti anak saya besar, saya harap dia beri dunia. Saya tak perlukan dunia waktu itu. Saya masuk umur 60, 70, saya nak apa dunia? Tanya orang umur 60, 70, nak apa? Saya nak jalan pun sakit belakang. Saat saya, kalau naik kapal terbang lama-lama sakit belakang. Tu tak nak naik kapal terbang. Naik kereta pun sakit belakang. Ni kuliah ustaz pun tengah sakit belakang ni. Dengan umur macam ni tuan-tuan sekalian. Nak apa? Sebab tu kalau kita didik anak kita, supaya dia beri sesuatu, kita tak bijak. Kita dah beritahu, orang ahli yakin. Dia buat satu, dia mengharapkan Allah yang balas pada dia. Kan itu bila orang tak nak tolong kita tak akan keji dia. Takkan? Ini sifat ahli yakin. Dia mengetahui setiap sesuatu, Allah dah tetapkan siapa dan siapa. Siapa yang akan tolong kita? Siapa akan bersama kita? Allah dah tetap. Kita ikut je sunatullah.
Berusaha macam Allah perintah. Cukup. Ini ahli yakin. Dan kata para ulama lagi, ahli yakin ini juga ada 3 tanda dia. Yang pertama, dia cuma pandang Allah sahaja. Dan semua benda pandang Allah, redha Allah. Jangan pandang manusia. Kerana saya kata sampai satu masa, pujian manusia tak akan lagi berkesan di hati kita. Tak rasa seronok. Tuan-tuan, seorang datang, tiap hari cakap pada tuan-tuan, awak lawa lah. Awak handsome lah. Tuan-tuan dengar kali pertama memang teruja. Cuba disebut selalu, tuan-tuan teruja tak? Cuba ke dia handsome lah awak, tak rasa apa. Handsome lah awak, tak rasa apa. Kerana kita ni bukan ahli pujian. Dan kita tak berhak dipuji. Sewaktu mana kita tu dipuji, mula-mula je seronok, lepas tu tak seronok. Tak seronok. Kalau suami kita puji kita, awak ni lawa. Sekali dia sebut 2 bulan sekali, okey. Tiap hari dia sebut, kita kata aku nak muntah lah ni. Tak ada perkataan lain kan nak sebut. Saya tak jumpa orang yang suka dipuji setiap hari. Oleh orang yang sama. Takkan. Melainkan dia kata, boleh tak awak diam? Jangan puji-puji apa boleh tak? Dia jadi macam satu ketidakselesaan. Dipuji. Sebab kita ni bukan ahli pujian. Ahli pujian itu ialah Allah. Sebab itu banyakkan puji Allah. Biar Allah yang memuliakan kita. Allah bila memuliakan kita, kita tak akan bosan. Manusia bila cuba puji kita, sama masa kita bosan. Bila Allah yang puji kita, kita tak bosan. Tapi untuk mendapat pujian Allah, puji Allah banyak-banyak. Bagaimana kita dah sebut antara sifat para Nabi, mereka paling banyak puji Allah. Paling banyak. Dan paling banyak memuji Allah ialah Nabi SAW. Sebab itu di antara nama Nabi Muhammad ialah Ahmad. Yang paling banyak memuji Allah. Ahmad. Tidak ada Nabi yang setanding Rasulullah memuji Allah. Dan semua hal. Dan kita pun nak latih diri kita. Daripada tuan-tuan nak dengar orang puji kita, kita bagus, kita itu. Tak perlu. Kita tak perlu pada pujian yang melampau. Atau pujian yang kerak. Sesekali okey kita rasa. Tapi kalau berterusan tak mungkin. Kita tak mampu tanggung benda tu. Itu ramai artis, ramai selebriti. Dia makan pujian itu menjadi racun. Yang dulu dia mendambakan flash kamera. Hari ni tengok kamera pun takut. Nyorok, tutup muka. Anak pun pakai topeng. Semua tak bagi tengok. Sebab apa? Kerana dia terlalu satu ketika inginkan pujian. Akhirnya pujian tu menjadi racun. Dia jadi ketakutan. Jadilah manusia biasa yang berjalan dengan bebas. Tanpa kita boleh takut apa-apa. Jalan dengan bebas. Kerana kita nak jadi ahli yang memuji Allah Ta'ala. Dan yang kedua, ialah dalam semua perkara dikembali kepada Allah. Apa-apa pun ini takdir Allah. Apa-apa pun ini ketentuan Allah. Kembali kepada Allah. Kalau sakit pun ini kehendak Allah pada saya. Dan last sekali ialah, dia tak minta melainkan dengan Allah. Pertolongannya hanya kepada Allah SWT. Minta tolong dengan Allah. Dan ini Nabi ajar akidah ini pada Abdullah bin Abbas. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu meminta, minta dengan Allah. Apakah ia bermaksud tak boleh minta dengan orang? Dia tidak bermaksud tak boleh minta dengan orang. Maksudnya, mulakan permintaan kita sebelum kita minta dengan orang dengan Allah dulu. Yang kedua, maksudnya letakkan keyakinan yang memberi itu ialah Allah dahulu. Sebelum kita cerita dia boleh bagi kita. Allah. Kita doa, ya Allah, datangkan pertolongan, datangkan kebaikan, sekian-sekian. Kalau kita pun minta tolong fulan. Tapi hati kita, atau kita dah mulakan minta tolong dengan Allah. Permulaan. Tetapi bila kita perlukan sesuatu, mulakan dengan minta dengan Allah. Sebelum tuan-tuan minta dengan manusia. Dan bila kita sebut tentang yakin dahulu kepada Allah sebelum tuan-tuan yakin pada orang yang akan tolong. Yakinkan pada Allah. Itu dua step perlu dimulakan. Muqaddimah. Macam kita. Kalau kita dapat suatu berita gembira, maka kita mesti ada orang pertama kita nak beritahu. Sebelum orang lain tahu, biar dia tahu dulu. Mak ayah kita contoh. Kita ni bila ada musibah, kita nak suruh orang yang paling sayang kita tahu dulu. Kalau kita isteri, biar suami tahu dulu baru kita susah. Sebelum orang lain tahu. Sebab kita tahu dia orang yang dekat dengan kita, lebih melihat ujian itu sebagai satu solusi untuk dia berikan pada kita. Bukan dia menjadi pendengar. Dia fikir solusi.
Tuan-tuan, yang sebenar beri solusi ialah Allah. Biar waktu kita dapat nikmat, Allah dulu yang kita beritahu. Walaupun Allah Maha tahu. Dengan sujud syukur. Biarlah waktu kita dapat ujian, walaupun Allah Maha tahu, kita beritahu pada Allah. Ya Allah, aku diuji sekian-sekian. Engkau Maha mengetahui. Biar mukaddimah hidup kita betul. Dia mesti ikut cue dia. Beritahu Allah dulu. Dan kadang Allah Maha tahu. Bersyukur pada Allah dulu. Dan kadang Allah Maha tahu. Sebelum tuan-tuan nak syukur dengan orang. Orang beri kat kita. Sebelum kita kata terima kasih, sebut Alhamdulillah. Kita puji bagi Allah. Terima kasih kerana tolong saya. Terima kasih kerana beri pada saya. Tapi kita lihat Allah dulu, kita berterima kasih. Kemudian ulama manusia. Manusia ni pun kita terima kasih kerana Allah suruh terima kasih. Allah yang suruh. Dan walaupun semua hakikat itu kembali pada Allah. Tapi Allah suruh kita menghargai juga manusia. Yang tolong kita. Yang mudahkan urusan kita. Moga Allah beri balasan yang baik untuk Allah. Tapi yang pertama kita puji Allah. Ini bagaimana orang yang yakin setiap perkara. Kata Junaid al-Baghdadi. Yakin ialah ilmu stabil, tidak berbolak-balik. Tidak berpindah-pindah. Tidak berubah-ubah dalam hati. Kalau saya katakan Allah Maha Penyembuh. Tak akan berubah-ubah dengan melihat obat tu, obat ni, doktor tu, doktor ni, hospital tu, hospital. Allah. Kalau kita sebut Allah yang menolong. Tak akan berubah kita. Orang ni tolong tak. Allah yang tolong. Walau bagaimanapun manusia datang dengan sebaik-baik pertolongan pada kita. Tetap kita kata Allah yang tolong kita. Ini yang tak berubah, yakin. Kata Imam Ibn Atta'. Makin dekat orang itu pada takwa pada Allah, makin dia akan yakin. Dan kita tahu asas takwa itu ialah buat semua perintah Allah dengan lawan nafsu. Makin kita berjaya tundukkan nafsu, maka datanglah yakin. Kalau kita berjaya tundukkan nafsu, kita datang yakin. Nafsu kita nak makan, maka datang keyakinan kita. Sampai masa rezeki itu akan sampai. Walaupun kita lapar ke bulu macam mana. Misalnya, kita tetap tak mengambil hak orang lain. Kerana kita yakin akan ada rezeki kita. Tenang. Contoh kalau kita tengok dalam watak binatang. Ambil contoh kucing dan anjing. Apa beza kucing dan anjing? Dari sudut bila mana kedua binatang ni lapar. Kucing ni kalau dia lapar, dia terus ambil. Dari tangan tuang dia. Terus ambil. Tapi anjing kalau lapar, dia tak akan ambil. Sampai tuang dia letak dan izinkan dia makan, maka dia makan. Orang beriman lebih mulia pada anjing. Lebih mulia. Bila mana kita terlesak macam mana pun, kita tak akan ambil tanpa redha Allah, kita tak akan ambil yang haram. Kita tetap menunggu rezeki yang halal kita. Kita akan ambil. Adalah kita macam gopoh-gapah, rasuah sana, rasuah kerana nak bahagian kita. Nak. Sampai masa ini rezeki saya. Kalau saya umpamakan anjing dan kucing, antara kelebihan anjing berbanding kucing. Anjing yang terdidik terlatih ni, walau lapar macam mana, dia tak akan makan sampai dia letak makanan, baru dia makan. Atau kalau anjing ni dimarahi, dia panggil, dia tak mengajuk. Anjing tak pernah mengajuk. Kena marah macam mana oleh tuang dia, panggil balik, dia datang. Dia tak sebagaimana yang awal. Yang saya kata ada ulama' kanan kitab khas. Dalam memberi perbandingan watak anjing, watak manusia yang tak bersyukur. Kerana manusia bila dia tak bersyukur, dia jadi macam anjing. Allah sebut dalam Quran. Mathaluhu kamasalil kalb. Bandingannya seperti anjing. Bukan dia lebih teruk pada anjing. Kerana anjing di sebalik kita nampak sekian-sekian, dia ada benda yang positif. Benda positif yang Allah beri pada anjing supaya manusia malu kalau mereka ada benda negatif. Teruk kamu pada anjing. Kita kan marah sangat orang. Kalau samakan dengan binatang pula. Dalam Quran Allah samakan manusia dengan binatang kalau hilang dia punya sensor dia atas kebaikan. Allah samakan dengan binatang. Maka Allah menyebut secara umum, ulaika kal an'am, mereka ni macam binatang. Bukan lebih teruk pada binatang. Kan manusia ni tuan-tuan. Kalau dia orang yang ada akal, bila dia cuba dibandingkan binatang, dia akan tersedar kesilapan dia. Contoh ada ulama' bila ditanya pada dia, macam mana awak boleh alih? Maka dia kata, sebab saya bangun lebih awal daripada burung gagak.
Dan saya lebih sabar daripada kaldai yang dia pukul. Saya ni bangun lebih awal pada gagak. Nak beritahu kita kalau dia ni bangun lambat, turut pada gagak. Tuan-tuan tengok, pernah tengok gagak tak terkejut tidur? Tuan-tuan keluar tengok, ada gagak tertidur dia? Tak ada dah. Dah bunyi dah dia ni. Kita ni boleh, dah masuk 5.60, masih lagi ada orang yang payah bangun tidur. Masih lagi. Jadi kita tak ada kekuatan. Sebab tu kita tak boleh jadi baik betul. Sebab tu mereka, macam mana buat baik? Kerana saya bangun awal, lebih awal pada gagak. Bukan kata mereka, jangan kamu lebih teruk daripada ayam yang bangun awal di pagi hari. Teruk pada ayam ni. Ayam bangun awal, terus kerja kokok. Berzikir, panggil, gerak orang solat. Kita tuan-tuan daripada muda sampai ketua kena gerak bangun subuh. Tak malu ke kita? Malu ke ayam? Makan ayam tiap-tiap hari. Perangai ayam ni pun kita tak lawan lagi. Yang dia bangun awal. Tuan-tuan pernah jumpa ayam bangun lambat? Kalau tuan-tuan bela ayam, tengok. Beradu tenaga. Siapa bangun awal tidur? Ayam pun dia cuma tidur-tidur ayam. Tidur sekejap. Sedap. Ayam tidur sekejap, dia sedap. Artinya, kalau kita lihat watak binatang, sebagai binatang, sebagai muhasabah kat kita, janganlah teruk macam binatang macam tu. Biarlah kita atas sikit pada binatang tu. Dia atas sikit. Binatang bekerja sungguh, biar kita sungguh sikit pada binatang tu. Jangan lemah, jangan sekian-sekian. Itu watak orang beriman. Menurut sebagian ulama, yang dimaksudkan yakin adalah mukasyafah, terbuka rahsia. Mukasyafah terbahagi pada 3. Pertama dia panggil mukasyafatul bil akhbar. Mukasyafah dengan hal yang baik. Ini silap terjemah. Mukasyafah dengan pengkhabaran, ilmu, khabar, mukasyafah. Yang kedua, mukasyafah dengan menampakkan kemampuan. Dia panggil mukasyafah bi izharil qudrah. Yang ketiga, mukasyafah hati dengan hakikat keimanan. Baik, mukasyafah, apa maksud mukasyafah? Mukasyafah ini ialah terbuka hijab. Apa maksud terbuka hijab? Kita akan dengar apa yang orang tak dengar. Kita akan nampak apa yang tak nampak. Kita akan tahu apa orang tak tahu. Ini mukasyafah. Dan kita tahu sesuatu dengan cara yang bukan cara orang lain belajar. Tuan-tuan kita, kalau nak kenal orang tu jahat tak jahat, tuan-tuan akan kena ikut dia, kawan dengan dia. Oh, saya dah kawan 10 tahun, saya tahu dia jahat, Ustaz. Ahli mukasyafah, dia tak perlu kawan orang tu 10 tahun. Untuk dia kata orang ni jahat. Dia tengok dia tahu, dia tak baik. Kita tuan-tuan perlukan masa 2-3 tahun nak tahu orang tu baik. Kawan dengan dia, pengalaman kita kawan, kita kata oh dia baik. Ahli mukasyafah, dia tengok orang, dia tahu ini orang baik. Dia tahu orang baik. Dia tak perlu kepada orang ni kena bagi duit kat dia dulu ke, orang ni kena belanja makan, tak. Dia tengok orang tahu, ini orang baik. Ini panggil mukasyafah. Dia tahu bukan melalui perkara-perkara cara-cara orang biasa. Kerana bila seorang itu benar-benar Allah beri keyakinan, maka Allah akan buka dia mukasyafah. Allah buka. Sehingga dia nampak sesuatu yang orang tak nampak. Kita tuan-tuan cuma nampak mati. Dia nampak lebih daripada kematian. Kita ni tuan-tuan mungkin nampak alam ini secara kakunya. Tapi orang alim mukasyafah, dia melihat alam dengan penciptanya. Jadi setiap kali dia melihat alam, dia memuji Allah. Ciptanya. Orang macam kita tengok alam, puji alam. Lawa air sungai, lawa air terjun. Mereka, subhanallah. Maha suci Allah yang menciptakannya. Begitu ahli mukasyafah. Dia buka hijab untuk melihat sesuatu dengan hakikat. Macam gini, sebagai contoh tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan bila tuan-tuan tengok makanan. Tuan-tuan tengok dengan nafsu, tuan kata sedap. Tapi seorang yang namanya pakar makanan, nutrition, kita tengok ini, bahaya. Dia punya gula dia bahaya. Minyaknya banyak. Sekian. Dia boleh kata ni tak sedap. Nafsu semua orang tengok, dia kata tak. Awak makan bahaya. Ahli mukasyafah melihat ni. Ni kalau awak makan ni subuh tak bangun. Dilihat kepada jauhnya seorang dari Allah. Kita tuan-tuan bila kerja, nampak kerja ni bahaya tak bahaya? Secara fizikal. Kita melihat kerja ni untung tak untung secara fizikal. Ahli mukasyafah melihat pekerjaan ini
dekat atau jauh dari Allah. Kita kerja sekian-sekian, awak kalau tu kerja macam ni, awak akan makin jauh dari Allah. Cepatlah awak masuk neraka kerja macam ni. Kau tahu kerja-kerja ini mengundang kemurkaan Allah. Dia nampak. Sebab tu ahli mukasyafah, dia satu dengan ilmu yang Allah beri pada dia. Dia ahli yakin. Dia tolak banyak perkara, kan dia melihat sesuatu yang hakikat. Contoh sebagai contoh gini, kalau contoh tengok makanan sedap. Tapi ada seorang tu letak racun dalam makanan sedap. Contoh nampak, orang lain tak nampak. Ketika mana orang lain puji makanan ini dan tak sabar nak makan, tuan-tuan nak makan atau tidak? Jangan kata racun, tengok tukang masak tu bersembuh air liur dia masuk dalam tu. Nampak. Kita nampak. Dia tengah gulai kawah ni sembang-sembang keluar air liur. Kita tengok. Orang lain sedap gulai kawah ni, lama tak makan gulai kawah. Kita dah tengok bersembuh air liur dia ada dekat setengah liter. Panjang dia duk gulai kawah. Tu belum cerita peluh dia. Tak makan, tak makan. Kita tak makan. Cuma bila kita, orang ada adab, kita diam sudah. Nak cerita ke orang. Sebab orang tak nampak, biarlah dia. Sebab setakat air peluh je tak apa. Setakat air liur je tak apalah. Sweet juga. Jangan racun sudahlah. Mati. Tapi kalau saya kata Allah tunjukkan benda tu, saya tak makan. Saya tak nak. Saya nampak campur air liur. Gigi palsu dia pun jatuh sekali. Misalnya. Ambil balik. Kita tak nampak sedap. Letak dalam wang pun. Kita. Jadi yang tukang masak dia otak lah lebih-lebih. Kita rahsia turun-temurun. Ada gigi palsu dia tu. Kita yang tahu, kita tak buat. Jadi itu gambaran mukasyafah. Sebelum kita lihat secara pembahagian disebut oleh ulama pada huraian yang akan datang insya-Allah, wallahu taala a'lam bis-shawab.